Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton dan pendengar yang mengikuti Akademi Keluarga Sejahtera, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan bual bicara yang bertajuk Dadah Wanita Ambil Tahu Elak Tersungkur. Menurut statistik penyalahguna dan penagih dadah serta bahan yang dikeluarkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, bagi tahun 2019 mencatatkan seramai 142,199 orang yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah berbanding 130,788 orang pada tahun 2018. Bagi tahun 2020 sehingga Jun 2020, statistik menunjukkan seramai 95,505 orang terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Bagi kategori jantina pula, bagi kategori jantina pula, bagi tahun 2019 seramai 135,869 orang lelaki terlibat berbanding 125,320 orang pada tahun 2018. Pertambahan seramai 10,549 orang penagih dadah. Manakala bagi wanita pula pada tahun 2019 seramai 6,330 orang terjebak berbanding 5,468 orang pada tahun 2018. Pertambahan seramai 862 orang wanita ketagih dadah. Antara peringkat umur yang paling ramai terlibat dengan najis dadah ini adalah di kalangan belia yang berumur 19 hingga 39 tahun, iaitu seramai 96,773 orang bagi tahun 2019, separuh dari jumlah keseluruhan penagih dadah di Malaysia. Deretan nombor dan statistik yang saya kemukakan sebentar tadi menunjukkan trend peningkatan penyalahgunaan dadah saban tahun. Statistik yang saya nyatakan sebentar tadi adalah jumlah yang berjaya direkodkan oleh AADK hasil dari tangkapan dan laporan yang diterima. Di luar sana masih ramai lagi yang terjebak dengan kancah penyalahgunaan dadah dan yang lebih menyedihkan, mereka adalah terdiri daripada ahli keluarga kita sendiri yang kita tidak tahu. Saya Siti Nur Ain binti Muhammad Johari dari Jabatan Pembangunan Wanita, moderator untuk bual bicara pada pagi ini, akan bersama-sama dengan panel yang berpengalaman luas dalam bidang ini, Tuan Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali, merupakan pegawai psikologi kanan di Penjara Kajang. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang Tuan Haji ke program untuk pagi ini. Baik, terima kasih Puan Ain. Sihat Tuan Haji? Baik, sehat adanya. Baiklah, Tuan Haji BDR ya hari ini? Alhamdulillah, hari ini BDR lah. BDR di situ. Baiklah, Tuan Haji, sebagai mukadimah awal, boleh Tuan Haji kongsikan kepada audiens dan penonton apakah jenis dadah yang biasa digunakan di kalangan wanita terutamanya dan pelajar dan mengikut peringkat umur, Tuan Haji. Baik, terima kasih kepada Puan Ain, terima kasih kepada Akademi Keluarga Sejahtera, terima kasih kepada Jabatan Pembangunan Wanita. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dapat kita sama-sama berjumpa dalam slot ini membincangkan topik dadah wanita ambil tahu elak tersungkur. So bersama-sama ini saya ada sertakan sedikit presentation supaya tuan-tuan, puan-puan ataupun penonton-penonton yang dapat bersama-sama live dengan kita pada pagi ini dapat mengikuti dengan lebih rapat lagilah. Cuma saya tak nak pergi detail sebab bual bicara kita ni lebih kepada isu untuk mengenalkan, untuk memberi sedikit maklumat dan juga memberi sedikit kesedaran kepada tuan-tuan, puan-puan, terutama sekali wanita-wanita lah, yang mana disebut wanita ini tonggak keluarga kan. So wanita ini memastikan perjalanan kehidupan mungkin anak-anak dan suami juga. So setiap orang berperanan dekat situ. Jadi untuk memulakan sedikit ataupun menjawab persoalan daripada Puan Ain tadi berkaitan dengan jenis-jenis dadah yang diambil. Sebenarnya ada 8 ataupun 7 hingga 8 jenis dadah secara umumnya. Tetapi dia telah diklasifikasikan kepada
beberapa kategori lah, beberapa jenis. Nak kata dadah ini banyak digunakan oleh wanita, dadah ini banyak digunakan oleh lelaki, dadah ini banyak digunakan oleh bangsa Melayu atau Cina dan sebagainya, dia bergantung juga kepada persekitaran, percampuran, juga kaedah-kaedah di mana seseorang itu melibatkan diri dengan kancah penagihan dadah lah. Contohnya kalau dia terlibat di universiti contohnya, kebanyakannya pelajar-pelajar yang terlibat di universiti ni yang akan ambil dadah jenis stimulan. Amfetamin contohnya, methamphetamine, syabu contohnya, sebab pada mereka merasakan penggunaan dadah seperti itu adalah boleh menyebabkan mereka untuk stay up, untuk study yang lebih lama contohnya. Ada juga di kalangan wanita yang mengambil dadah jenis stimulan ni sebab nak kurus, so itu semua adalah orang kata fahaman-fahaman salah lah berkaitan dengan dadah-dadah tersebut. Jadi kita tengok slide sikit. Sekejap, saya cuba gerakkan slide. Okey. Ini saya kongsikan sikit tentang apa itu dadah. So dekat situ ada beberapa lah jenis dadah yang ada kat situ. Ecstasy yang biasa kita dengar, kokain, kristal ni, syabu lah. Ada buah popi dekat situ yang digunakan untuk buat heroin, morfin dan sebagainya. Kemudian okey, kita bagi sikit definisi dadah ni. Secara umumnya dadah ni adalah drugs lah. Dadah ni adalah drugs, adalah bahan kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana ia mengubah cara minda dan tubuh manusia berfungsi. Sebab tu orang yang menggunakan dadah ni kita boleh tengok boleh melawan arus ketika memandu contohnya, boleh membunuh ibu atau bapa ataupun ahli keluarga sendiri sebab masa mereka mengambil dadah mereka tak sedar yang depan mereka ni adalah ibu mereka, bapa mereka, maupun apa-apa saja benda-benda yang mendatangkan bahaya kepada mereka. Sebab apa? Sebab dadah telah mempengaruhi. Saya ambil satu contoh yang biasa kita guna. Contohnya kita ambil ubat-ubatan yang diberi oleh doktor. Kita akan tanya ataupun doktor akan maklumkan kepada kita bahawa ubat ini mengantuk, kan? Ubat ini mengantuk. So maksudnya ubat itu memberi kesan kepada tubuh badan kita. Dan biasanya bila kita ubat tu mengantuk dan doktor akan cadangkan kepada kita supaya ambil malam. Dan doktor minta elakkan daripada ambil ubat tu ketika kita memandu contohnya. Memang dadah ada kesan. Cuma dadah yang ataupun drugs atau ubat-ubatan yang dibekal ataupun diberi oleh doktor ataupun diberi oleh farmasis adalah dadah dalam kuantiti ataupun dalam dos yang dibenarkan. Dos yang dibenarkan. Sebab tu kalau kita ambil ubat untuk anak-anak ataupun untuk kanak-kanak contohnya, biasanya farmasis akan tanya anak umur berapa jumlah, kan? So itu adalah yang dibenarkan. Yang menjadi masalah kepada penagih dadah ini adalah mereka menggunakan dos yang berlebihan dan sampai satu tahap mereka kebergantungan kepada dadah tersebut. Tak ada dadah untuk hari ini maka tak ada hidup mereka untuk hari ini. Itulah yang kita bimbangkan. Sebab menurut Kamus Dewan Melayu Inggeris, drug bermaksud ubat-ubatan, namun begitu boleh memberi takrifan penyalahgunaan kepada drug, perkataan use, misuse atau abuse perlu digunakan bersama-sama dengan perkataan drug ni lah. Contohnya drug abuse ataupun misuse of drug yang bermaksud penyalahgunaan dadah. So inilah yang salah, penyalahgunaan dadah ini yang salah. Okey, kita pergi kepada sedikitlah dadah dan ciri-cirinya, Puan Ain dan juga tuan-tuan perempuan yang sama-sama dengan kita pada pagi ini. Kesan paling ketara ke atas dadah ni adalah dia ada dua benda utama dalam tubuh badan kita yang menyebabkan kita ni dah jadi orang lain. Iaitu kesan dia kepada central nervous system kita, sistem saraf pusat kita, iaitu otak dan juga saraf tunjang kita. Sebab tu lama kelamaan orang yang bergantung kepada dadah ini dia akan ada mental disorder pula, ada masalah kesihatan dari segi mental mereka. So digunakan untuk tujuan perubatan dan penggunaannya adalah dilarang. Okey, diperoleh secara haram. Biasanya dadah ni orang memang ambil secara haram lah, bawa dia sebagainya, membawa kepada kebergantungan fizikal dan psikologikal. Ini yang kita bimbang. Sebab ada juga yang kata saya ambil untuk just for fun, untuk leisure-leisure je, isi masa lapang.
kita bimbang dia akan ada kebergantungan kepada fizikal dan psikologikal. Kemudian dadah juga boleh mendatangkan kesan-kesan buruk dan bahaya ke atas kesihatan dan fungsi sosial seorang lah, di mana akhirnya mereka malu nak jumpa orang, mereka tak nak berbual lagi dengan orang, akhirnya dia menjauhkan diri dan akan datang kesan-kesan sampingan lain. Okey, info ni saya tadi Puan Ain dah banyak cerita pasal statistik. Info ni saya tak cerita. Okey, saya nak cuma ambil jenis-jenis dadah. Saya ambil 3 atau 4 jenis saja. Sebab yang mungkin halusinogen, inhalant, ketum dan juga new psychoactive substance ni jarang lah. Tapi kita ambil mungkin opiat, kita ambil stimulan, kita akan ambil ganja dan kita akan tengok depression sikit sebab masa kita pun tak banyak kan. Kalau tuan-tuan nak dapatkan info ni sebenarnya dalam website AADK pun ada banyak menerangkan tentang jenis-jenis dadah ni lah. Baik, dia opiat ni biasanya dadah orang kata dadah tumbuh-tumbuhan lah. Dadah tumbuh-tumbuhan sebab dia diperolehi daripada biji popi, kemudian berasal daripada candu. So daripada opiat ni akan datangnya dadah jenis heroin lah. Heroin ni ada bahasa-bahasa jalanan dia, ada orang panggil feed, ada orang panggil ubat, ada orang panggil panas, ada orang panggil staff. So ini adalah bahasa-bahasa penagih yang mungkin nanti kita akan bincangkan sikit juga. Kemudian dia boleh diekstrak menjadi morfin juga. Morfin kalau tuan-tuan biasa dengar, morfin juga digunakan dalam perubatan. Contohnya kadang-kadang anak-anak kita ataupun untuk Bila nak bersalin tu Haji. ya, bila nak bersalin, bila nak operate kan. So ada gunakan morfin. So wanita-wanita tahulah kan. So biasa morfin yang biasa doktor menggunakan tu morfin lah. Doktor dalam sembang perubatan mereka tak guna hari ni saya nak cucuk pok teh ya. Dia tak cucuk pok teh lah sebab itu bahasa tu bahasa penagih lah. Dia akan cakap hari ni kita nak masuk morfin kan. So kodin untuk ubat batuk. Ini datang daripada opiat. Okey. So saya tak nak cerita pasal kesan ni dulu sebab kita bincang pasal jenis kan. Yang kedua, ini yang biasa digunakan, stimulan. So dadah stimulan ni adalah dadah yang dibuat, dia adalah dadah sintetik. Ini yang paling bahaya sekarang ni. Dia campur macam-macam bahan. Kalau ada tuan-tuan perempuan yang nakkan bahan-bahan nak buat dadah ni, memang macam saya bekerja di penjara, memang banduan ada kongsilah resepi, ramuan macam mana nak buat dadah ni. So mudah untuk dapatkan bahan-bahannya. So dia orang boleh campur macam-macam. Kalau saya cerita nanti pun macam tak percaya. Tapi itulah bahan-bahan yang dicampur-campur. Akhirnya mendapatlah kesannya. Kesannya stimulan ni, bila sebut stimulan dia merangsang lah. Daripada contohnya tak boleh nak berjaga malam, akhirnya seseorang itu boleh jaga malam. Dan kita bimbang bukan jaga malam itu saja, malah beberapa malam sampai tak boleh tidur langsung dah. Akhirnya dia terpaksa ambil ubat tidur pula untuk tidur sebabkan dah ada kesan lain lah. Okey, tu so dadah stimulan lah. Kita ada amfetamin. Ini biasanya di sebelah pantai timur memang terkenal dengan pil kuda. Pil kuda. So itu untuk merangsang lah. Banyaklah kegunaan-kegunaan. Ada yang kata mak rempit guna untuk lumba haram, ada yang guna untuk seksual punya isu, untuk hubungan intim dan sebagainya. Kemudian ada methamphetamine ni, syabu, ais, ada yang panggil batu, ada yang panggil sejuk. Lepas tu ada ekstasi. Ekstasi ni dikenali dengan nama goyang. Sebab apa? Ekstasi ni biasanya digunakan untuk leisure lah, untuk berhibur di kelab-kelab malam contohnya. Okey. So ini stimulan. Okey, yang ketiga ganja lah. Ganja ini di setengah-setengah negara dibenarkan. Sebab tu ada di contohnya di Amsterdam kan, dia ada marijuana, ada marijuana punya kafe lah. Kat situ tempat orang memang nak isap, nak layan lah. So ganja ni pun ada kesan-kesan dia, walaupun ada setengah-setengah penagih dia menganggap ganja ini bukan dadah, tapi dalam AADK ataupun dalam peraturan dalam akta dadah berbahaya, ganja ini adalah dikategorikan dalam dadah. Okey, so yang satu lagi yang kita nak bincang, depression lah. Depression ni bila kita ambil, dia depress. Dia menyebabkan kita tak sedarkan diri ataupun mungkin kita layan dalam keadaan kita tak agresif kan. Cuma saya nak berbalik kepada dadah stimulan ni, dalam dunia hari ini kebanyakannya penagih-penagih telah dapat menggunakan dadah stimulan ni. Mungkin satu
faktor dia mudah diperolehi, mungkin harganya lebih murah sebab mereka ni pun dadah-dadah ni pun dia ada pasaran tertentu lah. Kan? Macam hari ni mungkin kita kata minyak masak naik tinggi, kita pun tak tahu dadah pasaran di marketing dadah berapa pula harga dia, sebab dia orang yang main harga ni. Kalau dia tak ada stok untuk contohnya opiat, untuk heroin, so dia akan rendahkan harga stimulan supaya orang penagih-penagih ni ngambil dadah yang lain pula lah. So itu dia orang punya marketing. So untuk jenis-jenis dadah, so macam saya katakan tadi ada 8 jenis, tapi biasanya digunakan inilah 4 ataupun 5 jenis yang biasa digunakan. Dan setiap dadah-dadah ni dia ada kategori masing-masing lah. Mungkin heroin untuk penagih-penagih lama, orang-orang lama yang menagih, sebab dia kata dia tak boleh dengan stimulan. Kebanyakannya stimulan ni mungkin orang-orang baru, orang-orang yang penagih-penagih baru yang kita katakan. So setiap kategori, setiap jantina, mau lelaki atau perempuan, setiap bangsa dia ada pattern penagihan masing-masing lah. Okey, so kalau nak bincang pattern tu mungkin ambil masa yang lama. Tapi untuk permulaan ni saya rasa jenis-jenis ni tuan-tuan boleh dapati juga di website ataupun laman web laman sesawang AADK juga. Baik Puan Ain. Okey, baiklah Tuan Haji. Banyak info yang Tuan Haji telah kongsikan sebentar tadi. Dan yang paling terbaru adalah yang dadah sintetik tu Tuan Haji? Ya, betul. Baiklah. Baiklah Tuan Haji, macam mana kita nak mengenali seseorang yang terjebak dengan isu penagihan dadah ni dari segi fizikalnya, sebab info seperti ini sangat penting ya untuk para isteri mengenali sama ada suami dia ni memang dah terlibat dengan dadah atau ibu tu untuk detect awal-awal anak-anak dia ni ada terjebak dengan penyalahgunaan dadah ataupun tidak. Boleh Tuan Haji kongsikan? Baik, terima kasih Puan Ain. Memang ini di antara benda yang soalan yang selalu ditanyalah, terutama daripada keluarga, daripada guru-guru nak mengenali pelajar-pelajarnya, pensyarah-pensyarah nak mengenali anak-anak muridnya di universiti dan sebagainya. Baik, dia dari segi umumnya, dari segi psikologi ni ataupun asas elemen manusia ni dia ada 4 perkara kan. Dia ada mental, dia ada emosi, dia ada tingkah laku dan dia juga ada spiritual lah. So bagi mereka yang sudah biasa melihat perubahan seseorang, so dia akan nampak perubahan dari segi mental, dari segi emosi dan juga dari segi fizikal. Dan biasanya kebanyakannya kita tak nampak dari segi mental, kita tak nampak dari segi emosi kalau kita tak betul-betul rapat dengan seseorang tu. Tetapi yang kita boleh nampak biasanya dari segi fizikalnya, dari segi fizikalnya. Okey, saya ambil satu situasi. Ada jenis keadaan di mana wanita ataupun isteri sudah mengetahui dulu bahawa bakal suaminya ni adalah penagih dadah. Tetapi ialah orang kata sweet talker kan, atas mulut-mulut manis kan, atas mungkin cinta yang telah dalam kan, lautan api sanggup direnangi kan. So atas sebab-sebab itu akhirnya si wanita sanggup mengahwini lelaki ataupun bakal suaminya lah. Okey, dan saya pun tidak menafikan bahawa memang ada terdapat kes di mana bila seorang penagih dadah berkahwin, maka bermulalah episod baru dan dia telah memulakan satu penghijrahan. Memang berlaku. Tetapi bukan semua kes berlaku seperti tersebut. Sebab kadang-kadang sebab si isteri tahu macam mana ruangan-ruangan yang dia nak gunakan untuk membantu seorang suami ataupun lelaki tersebut. Begitu juga bila seorang ibu tahu bahawa anaknya terlibat dengan penagihan dadah. Ada yang berjaya, ada yang gagal. Sebab dari segi proses penagihan dadah ni ataupun proses kepulihan dadah ni, dia ada 3 proses. Satu pencegahan, satu rawatan dan pemulihan, satu lagi aftercare. Saya ulang balik, ada satu pencegahan, satu rawatan dan pemulihan, satu lagi aftercare. Dan saya minta sangat pada keluarga, pada wanita, pada ibu yang mempunyai orang sekitar mereka terlibat dengan najis penagihan dadah ini, jangan ambil tugas pemulihan dan rawatan. Tugas rawatan dan pemulihan ni tolong serahkan kepada AADK. Sebab mereka ada kepakaran, mereka ada ruang. Sebab kebanyakannya wanita dia kata bila dia dah kenal pasti bahawa suami dia ni menagih, dia cuba, dia kata tak apa tuan, manusia berubah. Betul, saya tak nafikan manusia memang berubah, tetapi dia tidak boleh berubah
dia tidak mudah untuk berubah sekiranya mereka terlibat dengan penagihan dadah ni. Okey. So dari segi perubahan fizikal, dari segi perubahan mental dan emosi ni kita kena pergi deep lagi. Sebab orang yang betul-betul rapat dia akan nampak. Kalau dia tak rapat dia susah nak nampak, sebab contohnya rakan sekerja contohnya. Kita jarang-jarang kita jumpa. Kalau kita jumpa pun hanya dalam tempoh 8 jam daripada pagi sampai petang saja. Lepas tu dia kat rumah, dia kat tempat main dan sebagainya, dekat aktiviti-aktiviti sosial ni kita tak kenal dia. Tetapi kalau kita nak tahu orang yang rapat ni, kita boleh kenal lah biasanya dari segi mental dan emosinya kita boleh nampak. Yang saya nak kongsi kepada rakan-rakan wanita, tuan-tuan perempuan adalah tanda-tanda penglibatan dalam penyalahgunaan dadah dari segi fizikal, perubahan fizikal. Dan benda ni saya dapatkan daripada panduan berguna untuk ibu bapa. So yang ini ada pamphlet ni dekat AADK ada. So kalau nak dapatkan boleh dapatkan, Jabatan Pembangunan Wanita pun nanti boleh letak dekat ni, boleh buat kerjasama dengan AADK, mohon dia orang tu, so dekat situ kita boleh nampak dah. Okey, apa antara dia? Contohnya yang pertama, mata merah ataupun anak mata mengecil. So ada pula orang tanya, memang pattern dia ataupun jenis dia memang lahir anak mata mengecil? Itu lain lah. So perubahan tu yang kita nampak kan. Kalau dah lahir-lahir memang anak mata dia mengecil, nak buat macam mana kan? Kemudian kesan terbakar di mulut dan di jari. Kesan terbakar ni adalah disebabkan cara dia mengambil dadah tu lah, ada terbakar di mulut dan di jari. Kemudian anggota badan menggeletar. Dia macam Parkinson, tapi taklah, bukan penyakit Parkinson. Dia sebab apa kat situ? Keseimbangan badan dia telah rosak. Sebab apa? Saya katakan tadi, sistem saraf dia. Otak dia telah tidak berfungsi, jadi dia gagal mengawal. So kadang-kadang dia menggeletar. Shaking ni hanya akan hilang bila mereka ambil dadah, so shaking tu hilang. Sebab apa? Dadah itu membantu menguruskan dia punya shaking tu. Tapi kalau dia nak lawan boleh, dia boleh terus lawan lah tanpa, akhirnya nanti dia akan biasa balik. Hidung kerap berdarah, hidung kerap berdarah, kemudian kerap bersin dan hidung berair. So kadang-kadang kalau kita biasa tengok drama-drama Melayu ataupun drama-drama kat TV pun, biasanya orang penagih dia kan, so dia mudah ada air. Macam saya ni tak ada air, so saya bukan penagih lah. Okey. Pernafasan berbau. Pernafasan berbau ni biasanya kadang-kadang ganja ni memang berbau tuan, busuk bau dia. Kalau tuan-tuan, kalau isteri-isteri yang suaminya merokok, tuan-tuan perempuan akan dapat bezakan antara penagih rokok dengan penagih ganja sebab baunya sangat kuat dan busuk. Okey. Kalau tuan-tuan masuk bilik contohnya, kadang-kadang ada setengah suami dia layan ganja dekat bilik apa orang kata apa, bilik utama tu lah, bilik suami isteri tu kan. Bila masuk bau busuk. So boleh kenal pastilah. Kemudian berat badan menurun ataupun meningkat secara tiba-tiba. So kena tengoklah kawan-kawan kita yang, sebab tu kalau saya boleh kongsi kat sini pada wanita-wanita, saya sendiri tak bersetuju kalau tuan-tuan perempuan nak kuruskan badan mengambil produk. Sebab kita tak tahu kesan ataupun ramuan yang betul-betul digunakan dalam produk tersebut. Betul lah produk tu dia kata untuk cut selera makan, tapi kita bimbang rupanya dia ada kesan dalaman, sebab kita nampak luaran, dalaman kita tak tahu. Okey. So penampilan fizik merosot, badan dah berbau. So maksudnya kalau tuan-tuan perempuan nampak suami, kita ambil contoh sekarang suami kan, dari segi penampilan dia agak kusut masai, tak, mungkin rambut tak berminyak, rambut pun tak terurus dengan baik contohnya, pakaian pun agak-agak nak pakai apa saja kan. Itu semua perubahan-perubahan fizikal yang kita boleh lihat. Kemudian percakapan tidak lancar, dia macam tergagap-gagap, tak fluent, cakap lepas tu sangkut, lepas tu lama, lepas tu baru datang balik. Biasanya kadang-kadang itu penagih-penagih yang ambil heroin lah, dia dalam keadaan high, dia lalok lagi kan, dia cakap yang lepas tu macam hang. Internet tak masuk ke, tak bayar ke apa, saya tak tahu kan. Lepas tu dah makan ke belum, baru masuk kan. So itu di antara dia lah, tak lancar. Koordinasi badan tak stabil. So ni tadilah tak seimbang, badan nak jatuh. Tapi jangan kita anggap semua orang badan nak jatuh tu penagih dadah. So ada orang yang ada masalah lutut, ada masalah pinggang dan sebagainya. Kemudian hilang konsentrasi. Orang yang menagih dadah ni memang tak boleh bagi tumpuan lah. Dan hilang konsentrasi ni juga pada mereka yang mengambil stimulan tadi, dadah perangsang tadi.
Jangan banyak bercakap dengan dia, popeng. Itu yang boleh menimbulkan kepada kecederaan fizikal. Contohnya kes-kes yang banyak berlaku bila anak balik rumah, lepas tu mak membebel contohnya kan. Sebab orang yang dah stimulan ni, dia memang dah dikawal sepenuhnya pemikirannya oleh sintetik, bahan yang dicampur-campur tadi tu. Akhirnya dia dah tak sedar dah, dan dia rasa benda-benda tu semak, benda tu serabut. Akhirnya apa yang tercapai, dia tolak mak dia ke, dia pukul mak dia ke. Kalau saya jumpa balik penagih dadah ataupun banduan dekat dalam penjara saya, bila saya tanya dengan dia, betul ke kau nak bunuh mak kau? Tak. Itulah jawapan dia. Kalau saya tahu itu mak saya, kalau saya dalam keadaan sedar, takkanlah saya. So pengaruh dadah telah menyebabkan. So itu perubahan fizikal lah yang boleh kita lihat. Dan bagi wanita-wanita, sama ada isteri kepada suami ataupun ibu kepada anak-anak dan sebagainya, bila kita rapat dengan seseorang tu, kita boleh nampak dah perubahan mental, emosi dan juga fizikal seseorang itulah untuk membantulah. Okey Puan Ain. Okey, baiklah Tuan Haji. Yang Tuan Haji terangkan tadi yang perubahan-perubahan fizikal, emosi tu, adakah sama dia punya perubahan tu antara cukup bekalan dadah dengan yang tidak cukup bekalan dadah? Lebih kurang tak dia punya perubahan fizikal dia tu? Maksudnya dari segi pengambilan? Ya, dari segi pengambilan. Okey, betul lah macam saya sebutkan tadi kita bincang pasal definisi dadah tadi kan. Bila di mana dia punya kesan dia adalah kebergantungan fizikal dan psikologikal tadi kan. So di mana bila bekalan ataupun stok ataupun bekalan lah orang kata kan, yang masuk dalam badan tu tidak memenuhi syarat ataupun tidak sampai, sebab kita punya tolerance kita. Macam contohnya, okey, macam saya bagi satu contoh mudah. Biasanya kita biasa menggunakan ubat Panadol contohnya. Saya tak jual ubat Panadol tu tapi kita bagi contoh lah. Nanti orang salah faham pula. Okey, macam contohnya Panadol tersebut. Kalau kita dah biasa dulu, daripada awal remaja kita, mungkin daripada kanak-kanak kita dah biasa 2 biji, pening kepala, demam 2 biji. Sampai satu tahap, akhirnya badan kita ni sudah tidak boleh lagi menerima 2 biji tu, sebab 2 biji tu dah tak ada apa-apa dah pada badan kita. Apa yang terjadi? Kita akan ambil dengan lebih banyak. So sebab tu ada hari ni syarikat-syarikat pharmacological ni dia mengeluarkan produk-produk yang dosnya lebih tinggi. So makan sebiji je, sebab tu ada iklan, anda rasa saya ada masa untuk pening kepala? Memang tak adalah, dan kesannya sangat cepat. Sebab kandungan dadah dalam ubat tersebut adalah tinggi lah. Sama juga dengan pengair dadah ni. Sebab tu kadang-kadang bila dia terputus stok dia tu ataupun terputus bekalan dia tu, so dia boleh datang mengamuk, dia boleh marah tak tentu pasal, dia boleh mencederakan orang, mungkin juga dia perubahan fizikal dia dan sebagainya lah. Kalau kita tengok dekat dalam kaca ataupun dalam televisyen dan sebagainya, dia akan bertindak di luar kawalan. Sama dia kekurangan bekalan dan boleh jadi dia terlebih bekalan ataupun overdose lah masuk dalam badan dia. Okey, baiklah Tuan Haji. Jika kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh ADK bagi tahun 2019 yang saya telah terangkan tadi, menunjukkan pertambahan penagih dadah di kalangan wanita iaitu seramai 6,330 orang. Pada pendapat Tuan Haji lah, apakah punca wanita terpengaruh dengan dadah ni? Okey, alright Puan Ain, terima kasih. Sebenarnya kalau ikutkan angka, jumlah tu masih kurang lah berbanding dengan penagih lelaki. Tetapi saya nak nyatakan kepada tuan-tuan perempuan yang mengikuti program kita ataupun slot kita pada pagi ini, dadah ini tak mengira jantina, dadah ini tak mengira bangsa, dadah ini tak mengira status kita siapa. So dadah ini boleh pergi pada siapa-siapa sahaja. Okey. So dari segi punca seseorang wanita ini menagih, banyak faktor lah. Kita boleh katakan kalau kita nak cerita pasal faktor ni terlampau banyak, dan pada saya setiap faktor ni dia tak berdiri sendiri, dia tak stand alone, dia akan ada berkaitan. Tapi secara umumnya faktor ni saya bahagikan kepada 2 faktor. Satu faktor luaran, satu lagi faktor dalaman. Okey, faktor luaran dan faktor dalaman. Okey, kita fokus kepada faktor dalaman dulu. Kemungkinan besar
emosi ataupun hati wanita tersebut ada terluka di mana-mana, ada kekecewaan berlaku, mungkin ada kesedihan berlaku, mungkin boleh menyebabkan dia punca. Tapi ada juga orang yang akan cakap, cik saya sedih juga tapi saya tak ambil dadah pun. Sebab apa? Mungkin faktor luarannya tidak menyokong. Contohnya bila dia sedih, dia susah nak dapatkan bekalan dadah tu. Tetapi contohnya kalau seorang wanita tinggal di Chowkit, kecewa contohnya, kan? Kecewa. Chowkit tu kita memang tahulah, memang kalau walaupun orang kata tidak sehebat seperti dulu, tapi itu adalah salah satu kawasannya. Black area lah orang kata. Walaupun tak sehebat seperti dulu, tapi ada kawasan-kawasannya. So maksudnya kekecewaan seorang wanita itu kemudian dipengaruhi oleh faktor persekitaran pula, akhirnya menyebabkan seseorang wanita itu terjebak dalam penagihan dadah. Okay, so faktor internal ataupun external factor ni dia tidak akan berdiri sendiri. Kita tak boleh cakap seorang wanita yang lahir daripada keluarga yang terlibat dengan dadah, maka dia pun akan terlibat dengan dadah. Tidak. Walaupun ada, tapi tidak semestinya. Tetapi kalau setiap hari orang sekelilingnya, kau ni anak penagih, kau ni anak penagih, kau anak penagih, akhirnya ada gangguan dalaman. So faktor dalaman berlakulah kekecewaan, kesedihan, mungkin kemurungan, dan akhirnya dah alang-alang orang cakap aku ambil dadah, baik aku ambil betul-betul, kan? So itulah faktornya. Faktor umumnya ada internal dan ada eksternal. Dan saya tak nafikan juga bila kita buat sesi kaunseling di penjara maupun di AADK, memang kita dapat ataupun kita dapati ada wanita-wanita yang terpengaruh dengan penagihan dadah ni adalah disebabkan suaminya adalah seorang penagih juga, kan? Memang ada faktor itulah. Mungkin disebabkan ialah kekecewaan, dan baru-baru ni saya ingat tak lama jugalah ada perkongsian daripada rancangan ataupun TV 999 di mana seorang isteri, suami isteri ditangkap di rumahnya menagih. So suami isteri, dan yang lebih mengejutkan seorang isteri tersebut baru saja lepas bersalin dalam tempoh berpantang, masih aktif lagi hisap, kan? So bila ditanya pada isteri mana kena dadah, katanya daripada suami, kan? So itulah di antara beberapa rencah ataupun realiti kehidupan yang berlaku dekat luar sana. Tapi saya tak nak juga salahkan wanita, sebab kita akan jumpa kes di mana suaminya penagih dadah, isteri tidak, tapi akhirnya si isteri berjaya memulihkan ataupun merawat ataupun membantu usaha kepulihan suami tu. Ada, kita jumpa banyak kes macam tu kalau kita nak ketengahkan. Cuma dalam konteks hari ini dari segi faktor yang menyebabkan wanita ini terpengaruh dengan dadah, dia mungkin mirip seperti lelaki, tetapi disebabkan kita tahu wanita ini adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah dengan makhluk emosi, so kemungkinan besar emosi banyak mempengaruhi seseorang wanita itu untuk recover dia punya proses penagihan dia lah, faktor penagihan dia. Okay, alright. Tuan Haji, bilangan penagihan dadah di kalangan wanita memang sedikit berbanding lelaki. Jadi di penjara pun lebih ramai di kalangan lelaki lah. Tuan Haji sendiri bertugas sebagai pegawai psikologi di penjara. Boleh Tuan Haji kongsikan, kalau di penjara tu, siapa yang sering datang melawat atau ada kes kena bayar jamin ke, siapa yang lebih banyak bertanggungjawab terhadap kes-kes seperti ini? Okey, so itulah istimewanya wanita ni, kan? Walau macam mana pun dia benci pada suaminya, dah kena tipu macam mana pun, kan? So banyaklah faktor yang saya nampak kekuatan wanita ini boleh membantu. Sebab itu secara umumnya Puan Ain, saya cerita sikit kefungsian penjara ni, sebab saya datang daripada ataupun saya bertugas, saya bukannya datang daripada penjara tapi saya bertugas di Jabatan Penjara ataupun Penjara Kajang yang tepatnya. Memang biasa saya terlibat dengan banduan ataupun penghuni, termasuklah dengan ahli keluarga. Okey. So Jabatan Penjara ni secara umumnya kita ada 5 fungsi utama. Satu, kita tahan,
kita tahan mereka berdasarkan waran yang telah diserahkan oleh mahkamah kepada pihak penjara, kita tahan dia. Kemudian kita tahan dalam keadaan selamat. Kita pastikan banduan-banduan yang ada dekat dalam penjara ni dalam keadaan selamat. Kemudian kita layan, kita layan dia. Hebat tak hebat penjara ni tuan, walaupun ahli keluarga buang tapi kita layan. Layan dengan apa? Kita ada pegawai kebajikan di dalam penjara, kita ada pegawai agama dalam penjara, kita ada doktor, kita ada klinik. Kalau kita kat luar ni berebut-rebut nak pergi klinik, nak kena tunggu queue, nak ambil nombor sebagainya kan. Kadang-kadang ada orang sampai meluahkan perasaan menunggu doktor dekat klinik dan sebagainya. Sekarang ni dalam penjara kita ada klinik. Kita ada rumah sakit dalam yang kita tempatkan. Kalau dekat penjara ni kita ada 4-5 orang doktor yang akan membuat semak ataupun cek dari segi kesihatan, layan dia. Kemudian kita ada pegawai psikologi ataupun kaunseling untuk dari segi rawatan pemikiran dan juga emosi dia. Itu kita layan banduan ni sampai ke tahap tu sekali. Kemudian kita ada pemulihan. Pemulihan. Kenapa kita ada pemulihan ni? Ialah untuk proses supaya mereka tidak kembali balik ke penjara dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, fungsi penjara adalah kemasyarakatan ataupun masyarakat. Dan inilah yang biasanya kita tekankan kepada keluarga, pada isteri, pada ibu, sebab mereka ni ataupun banduan-banduan ni datangnya daripada kalangan kita juga, daripada masyarakat. Akhirnya dia ditangkap oleh polis, dijatuhkan oleh hukuman oleh mahkamah dan ditempatkan dekat penjara. Lepas dia di penjara, ke mana dia akan pergi kembali? Dia akan kembali balik semula kepada masyarakat. Memang salah satu fungsi masyarakat itu kita galakkan, dan hasil daripada galakan-galakan tersebut adalah isteri yang selalu datang melawat suami, ada juga ibu yang selalu datang melawat anak-anaknya. So kekuatan wanita ni memang saya tak nafikan lah. Orang kata apa, wanita ni dia boleh menjatuhkan, dia juga boleh membangunkan. Saya juga menyeru, menggalakkan ataupun menyaran kepada wanita-wanita di luar sana, sekiranya ada orang di sekeliling berhampiran dengan kita, mainkanlah peranan. Mainkan peranan. Datang lawat dia. Sebab memang betul secara umumnya masyarakat di luar sana tahu bahawa mereka-mereka yang duduk di dalam penjara ini adalah mereka-mereka yang jahat. Yang jahat lah, sebab setelah dijatuhkan hukuman. Tetapi saya nak bagi tahu pada ibu-ibu, isteri-isteri yang mempunyai ahli keluarga, yang mempunyai waris dalam penjara, kemungkinan besar mungkin penjara adalah salah satu turning point untuk mereka berubah. Itulah tempatnya, kan? Sebab ustaz-ustaz yang dikaderkan, ustaz-ustaz JAKIM ataupun pegawai guru agama yang disediakan khas oleh Jabatan Penjara, saya yakin dan percaya mereka tidak pernah lupa bagi ibu-ibu mengajar banduan-banduan ni bagaimana doa kepada kedua ibu bapa. So kalau kat luar mereka tak pernah baca doa kepada ibu bapa, yakinlah pada ibu-ibu bahawa anak-anak ataupun waris yang ada dalam penjara, mereka sentiasa mendoakan ibu-ibu dengan doa kepada kedua ibu bapa. Begitu juga dengan doa kepada isteri dan keluarga. So adalah kebaikan mereka duduk kat dalam tu. Jangan putuskan hubungan, jangan tak nak tengok langsung, sebab kekuatan wanita-wanita adalah pembangunan ataupun kekuatan kepada lelaki-lelaki yang lain. Okey. Baiklah, terima kasih Tuan Haji atas kata-kata sebentar tadi ya. Memang menyentuh hati apabila ada bila Tuan Haji menyebutkan doa yang dinyatakan dalam penjara. Okey, mungkin di luar sana penagih dadah ni hanyut, kan? Tapi apabila berada di dalam penjara, itu adalah turning point untuk berubah. Jadi kita sebagai masyarakat di luar ni perlu bantu lagi apabila mereka keluar daripada penjara. Baiklah Tuan Haji, sebelum saya teruskan dengan soalan, kita ambil ya soalan daripada penonton dan pendengar, daripada Puan Ros Idayu. Pertanyaan Puan Ros adalah berkaitan dengan berapa lama apabila seseorang tu dia mengambil dadah. Okey. Jadi berapa lama masa yang diambil untuk dadah tu berada di dalam badan, untuk kekal dalam badan apabila ujian air kencing dijalankan. Tuan Haji faham tak soalan tu? Faham, saya faham. Maksudnya orang tu dia ambil dadah, tiba-tiba dia pergi kerja, esoknya tu office buat urine test, spot check. Jadi berapa lama dadah di dalam badan dia tu boleh bertahan
sebelum untuk air kencing ni. Okey. So biasanya dalam operasi-operasi macam tu boleh jadi 6 hingga ke 12 jam bergantung kepada dos yang diambil, jenis dadah yang diambil, kan? 6 hingga 12 jam. Jadi kalau dia isap macam contohnya kebanyakannya kalau kita penjawat awam, saya ada kes di mana dia akan ambil lepas balik kerja. Lepas balik kerja diisap, lepas tu dia tak keluar rumah, dia duduk rumah, besok dia pergi kerja macam biasa je. Kalau urin dia kemungkinan besar tak sangkut. Tetapi itu urin. Sebenarnya kalau kita dah suspek seseorang itu menagih dadah, dia bukan saja boleh test ataupun boleh disemak ataupun boleh diambil ujiannya melalui urin je. So banyak lagi tempat-tempat lain, boleh cabut rambut. So itu kesannya lebih kekal lah, lebih kekal. Cuma yang familiar, yang biasa kita dengar adalah urine test lah. Tapi dari segi bahan-bahan lain, sebab dia dah masuk meresap dalam badan kita ni, proses perkumuhan, sebab tu kadang-kadang ada setengah-setengah penagih dadah, lepas dia ambil dadah dia berpeluh-peluh, kan? So ekstrak ataupun bahan-bahan tu akan keluar juga, tapi biasanya tak macam tu lah, tak macam tu. Jadi biasanya kalau kita kenal pasti ada seseorang itu mempunyai ciri-ciri ataupun ada tanda-tanda yang seperti mana yang saya sebutkan tadi, maklumkan kepada AADK, insya-Allah nanti AADK akan uruskanlah macam mana kita nak proses dia, macam mana kita nak pantau dia, macam mana kita nak tangkap dia kat mana ke apa ke. Kalau boleh isteri pujuk suami lebih baiklah. Tapi kalau dia tak mampu juga, macam saya katakan tadi, jangan buat kerja rawatan dan pemulihan, sebab rawatan dan pemulihan ni sangat susah. Pada saya sendiri as a counsellor, ada kaunselor-kaunselor yang tak belajar berkaitan dengan penangguhan dadah ni pun surrender. Dan ada juga kaunselor-kaunselor yang belajar tentang penangguhan dadah ni juga surrender. Sebab apa? Prosesnya ambil masa yang lama lah, dia kena banyak bersabar lah, kena tenang-tenang kan, sebab dia akan datang balik, dia janji hari ni lain, cakap besok lain. Itu yang antara sebab-sebab kekecewaan kepada isteri ataupun ibu kepada anak yang terlibat dengan penangguhan dadah ni lah. So biasanya 8 hingga 12 jam dalam badan lah, bergantung kepada dos dan juga jenis dadah yang digunakan. Baiklah. Soalan kedua ya Tuan Haji daripada Puan Azalina Jamaluddin. Puan Azalina bertanyakan sekiranya ada penagih wanita di dalam penjara, bagaimana Jabatan Penjara menguruskan penagih wanita yang mempunyai anak kecil? Okey, ni biasa. Berkaitan dengan penagih wanita yang berada di penjara yang sedang mengandung atau menunggu hari. So bagaimana pihak penjara menguruskan kes-kes seperti ini? Okey, kalau di penjara wanita, kalau katalah seorang penagih itu masuk ke dalam penjara ataupun dijatuhkan hukuman semasa dia baby masih lagi dalam perut, katakan masih mengandungkan anak tersebut lah. Jadi kita akan menggunakan fungsi kita yang ada tadi tu, kita akan tahan dia dalam keadaan selamat, kita akan layan dia, kita akan pulih dia dan kita akan kembalikan dia kembali ke masyarakat. So apa dia maksudkan? Seperti mana layanan ibu-ibu mengandung di luar, kita juga akan layan ibu-ibu mengandung banduan ini di dalam penjara. Cuma kalau nak selesa sangat tu tak adalah kan, sebab dia pun kena sedar bahawa dia menjalani hukuman, dia tetap banduan, dia tetap penjara, tapi hak kemanusiaan, hak dia sebagai manusia itu kita tak akan ketepikan lah. So maksudnya mereka ni akan diasingkan dalam sel yang berlainan. Kemudian akan ada pegawai dan juga anggota yang menguruskan dia. Kalau dia nak bersalin apa benda, kita hantar proses macam biasalah. Tak adalah kita kejam, kau nak bersalin, kau bersalin kat sini juga. Tak adalah. So prosesnya sama, kita sambut baby tersebut. Lepas tu dia diberi tempoh hingga 2 tahun untuk menyusukan anak tersebut lah. Dia akan asingkan duduk sel lain, dia akan duduk tempat yang lebih selesa. Dengan wanita tersebut juga? Ya, dalam tempoh 2 tahun sampai 2 tahun. Tapi diberi pilihan lah. Ada juga ibu ataupun banduan merasakan bahawa anak tu lebih selamat berada dengan waris yang ada lah. Kalau tak ada waris yang nak ambil, so JKM lah akan ambil anak tersebut. So proses tu akan ada. Tapi nak tak nak sampai umur dia 2 tahun, dia kena serahkan kepada waris yang dekat luar lah, sebab ada faktor lain lah juga mendorong nanti. So
kita tahulah penjara kan bukan kondisi yang terbaik untuk anak-anak, tetapi dalam tempoh 1 hingga 2 tahun itu kita memang menggalakkan hubungan ibu dan anak, walau macam mana pun kita tak ketepikan kemanusiaan tu, manusiawi tu kan, so masih meneruskan. Tapi habis tempoh 2 tahun tu kita akan serahkan dia kepada waris. Kiranya tak ada waris yang nak ambil, kita akan serahkan kepada JKM. Nanti bila ibu tu keluar daripada penjara, so dia boleh menguruskan semula anak tersebut lah. Itu pun JKM pun akan tengok, akan nilai ibu tu ada kerja ke, ada tempat tinggal ke dan sebagainya lah. So memang diuruskan dengan baik, insya-Allah. Okey, baiklah Tuan Haji. Saya ada terjumpa ya satu artikel berkenaan dengan penggunaan perkataan di kalangan penagih dadah di Amerika Syarikat, iaitu street names. Contoh kalau di Amerika Syarikat, istilah work, W-O-R-K itu merujuk kepada jarum suntikan. Contoh dia kata, do you want work? Do you have work? Itu maksudnya bukan dia nak offer kita kerja, tapi dia tanya ada jarum suntikan tak kan? Jadi begitu juga cola atau lady cane merujuk kepada dadah jenis cocaine. Good H atau horse merujuk kepada dadah jenis heroin. Boleh Tuan Haji kongsikan sekiranya di Malaysia ni pun ada perkataan rahsia atau istilah yang hanya digunakan dan difahami oleh penagih dadah di Malaysia. Sebab kita nak tahu ni istilah-istilah atau kod rahsia yang digunakan supaya bila kita buka WhatsApp suami ataupun anak-anak, ada perkataan-perkataan ni yang kita tahu ini adalah merujuk kepada penggunaan dadah. Okey, baik. Terima kasih Puan Ain. Okey, perempuan, isteri-isteri, ibu-ibu yang mungkin memantau ataupun memerhatikan suami, anak-anak berkaitan dengan penanggihan dadah ni, memang tidak dinafikanlah. Dalam kelompok mereka tu, mereka ada bahasa-bahasa yang mereka gunakan. Cuma kalau kita tidak terlibat dalam kelompok tersebut, kita susahlah nak memahami apa yang cuba diketengahkan ataupun cuba dibicarakan oleh penagih-penagih tersebut. Penagih di bahagian timur Malaysia contohnya, pantai timur contohnya kan, so dia ada lenggok ataupun bahasa dia sendiri. Penagih-penagih dekat KL lain, penagih-penagih mungkin di utara lain, penagih-penagih mungkin di Sabah Sarawak lain penggunaan dia. Sebab tu kadang-kadang bila orang pantai timur turun ke KL, ada juga bahasa-bahasa mereka di kalangan penagih-penagih ni pun dia orang sendiri pun tak tahu, sebab dia digunakan dalam kelompok-kelompok tertentu lah. Okey, kalau nak kata bahasa ni banyaklah. Contoh tadi kita boleh tengok kalau dia kata ubat kan. Biasanya kadang-kadang kalau saya borak dengan penagih pun, kau ambil barang apa? Aku ambil ubat. Biasanya bila ubat tu maksudnya heroin lah. Ubat. Lepas tu ambil feed. Aku ambil panas. Aku ambil panas. Itu heroin lah contohnya. Kalau morfin tadi saya katakan dia ada pokte. So setiap nama tu ada. Macam contohnya kalau methamphetamine ni, itu nama dia punya scientific nama lah. Nama saintifik dia. Biasanya orang tak akan sebut ambil meth. Orang tak ambil meth, akan tak ambil methamphetamine. Dia akan kata ambil ais, ambil syabu, ambil sejuk, ambil batu. Itu benda yang sama tu. Ais, syabu, sejuk, batu, benda yang sama. So kalau mungkinlah ada isteri yang buka handphone suami kan, ada member dia kata, stok ais aku dah habis. Contohnya lah. So mungkin sebab takkanlah member post dekat kita dalam grup WhatsApp tanya stok ais aku dah habis kan. So apa guna pula dia nak bagi tahu kat kita, kau pergilah kedai belilah ais kau kan. So kemungkinan besar adalah, tetapi janganlah terus serkap jarang kan. Mungkin memang ais yang dimaksudkan adalah ais batu yang kita simpan dekat peti ais tu kan. So kena tengok, jangan terus ni, sebab sekarang ni pada saya bila ada perubahan dari segi fizikal, mental, emosi kepada pasangan kita ataupun anak-anak kita, bagi ibu-ibu, wanita-wanita kat sana, jangan terus melompat. Relax dulu. Relax. Tengok, perhatikan dulu betul-betul ke tidak. Kalau anak-anak mungkin kita boleh kontrol lah, mungkin dengan siapa dia berkawan, pukul berapa dia berumah, lewat ke keluar ke sebagainya kan. Kalau suami mungkin susah sikit kan.
Mungkin susah sikit sebab kadang-kadang biasanya saya jumpa dia kata dia akan menggunakan istilah, alah cik kita beli beras. Kita beli beras tu lah, maksudnya dia keluarga rumah tangga, suka hatilah dia nak balik pukul apa. So isteri pula lepas ni bila suami kata dia beli beras, bagi tu orang dia, saya yang masak lauk. Macam tu. So masing-masing ada peranan masing-masing lah kan. Saya nak masukkan kat situ. Okey. So ada nama-nama dia. Contoh macam ecstasy kan. Jom layan goyang, contohnya lah dia gunakan goyang tu ecstasy kan. Ada juga contohnya biasanya kadang-kadang jarang kita jumpa, dia kata dapur aku tak ada lah, kau ada dapur. Dapur ni maksudnya bukan dapur yang tempat kita masak tu lah, tapi dapur yang dimaksudkan oleh penagih ni adalah alat yang digunakan untuk menghisap. Contohnya kalau dia ambil ais tu, dia ada dapur dia ada tempat bakar dia tu. Itu dia panggil dapur. Kemudian ada juga yang panggil contohnya kau ada danghil hari ni, danghil. So pada kita danghil tu rokok lah. Rokok lah, tapi dalam bahasa penagih mungkin danghil tu heroin. Dia gunakan danghil tu untuk ni lah, supaya orang tak nampak sangat. Kalau dia jumpa orang, kau ada heroin, kantoi lah kan, nampak sangat. So danghil kau ada stok danghil tak? Ada stok lebih tak hari ni? So adalah benda-benda sebagainya lah. So banyak lah. Kalau perkataan-perkataan yang dalam WhatsApp ke isteri-isteri jumpa, contohnya mungkin chase ni cara pengambilan, chase the dragon, dia bakar benda tu, ada asap, dia try to chase, dia try to macam dragon lah, macam apa, macam naga kan, macam tu chase. So banyak lagi lah kalau nak ikutkan. Dia boleh buka satu kamus, kamus dari segi bahasa penagih dadah ni. Dan saya rasa ada seorang kita punya bekas penagih dadah, recovery addict pun ada kongsikan lingua ataupun bahasa-bahasa penagih ni dekat dalam dia punya YouTube lah, dalam dia punya Facebook dia. So mungkin boleh search apa bahasa-bahasa dia, banyaklah, tapi bukan semua bahasa tu digunakan. Contohnya komuniti bekas banduan, mungkin dia ada bahasa dia dekat dalam penjara. Komuniti dalam pusat pemulihan dadah AADK ataupun CCRC, so dia ada bahasa dia. Di Pantai Timur ada bahasa dia. Jadi nak kena clear betul-betul lah. So sebab tu kalau dapat apa-apa, cuba semak, tengok. Sebab saya ada kes sebelum ni, ada isteri yang merasakan bahawa suaminya terlibat dengan penagihan dadah. So bagi saya as a counsellor, saya akan semak macam mana puan tahu, kenapa puan kata macam tu. So dia kata ada jumpa-jumpa macam ni. Okey, tak apa puan, relax dulu. Saya kata kan, balik nanti kalau ada peluang ambil gambar. So dia ambil gambar, dia tunjuk WhatsApp kat saya. So saya kata puan confirm itu adalah ais kan. Biasanya kat mana dia simpan bahan-bahan tu, dia kata kadang-kadang dia masuk dalam kereta tu siapa pakai, saya pakai pergi kerja. Ini yang saya bimbang, ada ancaman terhadap isteri, di mana kalau ada roadblock, polis check, lepas tu kena pula kereta tu memang kereta isteri, memang atas daftar nama isteri. So macam mana isteri nak membuktikan bahawa benda yang dekat dalam kereta tu bukan hak milik dia. So nanti kita bimbang, nanti dia kena section 12(2), memiliki dadah lah. So tak pasal-pasal. So nanti nak kena cari pula, nak kena buktikan bahawa benda itu atau barang itu bukan milik suami dia. Kalau suami yang baik, dia kata memang betul ni bukan milik isteri saya, itu milik saya yang guna. Kalau suami tu nak lepas tangan, saya pun tak tahu, dia pun sama kot menagih, saya mana tahu. So dah ada masalah perundangan ataupun kes jenayah kat situlah. So wanita-wanita kena berhati-hati. Sebab tu saya kata jangan ambil keputusan sendiri. Jangan cuba-cuba nak jadi AADK, jangan cuba-cuba nak jadi polis, jangan cuba-cuba nak jadi pegawai penjara. So serahkan. Kalau kes tu kes jenayah, serahkan kepada polis. Kalau rasa-rasa nak memulihkan, serahkan kepada AADK. Kalau nak dah ditempatkan di penjara, akan serahkan kepada pegawai penjara. Ya, betul tu. Sebab tu wanita perlu ambil tahu ya Tuan Haji. Ambil tahu dan kena cakna dengan apa yang berlaku di sekeliling dia. Jangan pernah rasa suami saya tak ambil dadah, anak aku takkan ambil dadah. Kita perlu ambil tahu supaya benda ni adalah knowledge tambahan bagi kita. Dan kepada penonton dan pendengar di luar sana, sekiranya ingin sebarang bantuan atau rasa macam tak tahu nak tuju pada siapa kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah atau apa-apa sahaja yang berkaitan dengan masalah keluarga, boleh melayari talian kasih 15999 atau boleh WhatsApp kepada
talian kasih 019-261-5999. Baiklah, Tuan Haji, banyak soalan ni, peminat Tuan Haji ni nak tanya soalan. Allahu Akbar. Daripada Puan Aziati Makzam, Assalamualaikum. Ingin bertanya kepada Tuan Haji ada maklumkan tadi wanita yang mengambil dadah untuk kurus. Apakah mereka yang mengambil dadah dengan alasan untuk kurus atau untuk kesihatan ini juga dianggap sebagai penagih atau mereka ini adalah terkecuali? Okay, alright. So, kalau dia mengambil 8 jenis dadah ataupun yang kita kategorikan di bawah Akta Dadah Berbahaya itu, maka dia ni penagih lah. Contohnya dia ambil ais untuk kurus. Walaupun tujuan dia tu untuk kurus, tapi dia ambil ais, dia tetap ada seorang penagih lah. Okay. Kalau dia ambil produk-produk lain, kalau saya bagi contoh nanti kan takut tutup pula produk tu nanti kan, tapi bagi contoh ada produk-produk lain yang katanya ambil produk tu boleh kuruskan badan. Okey, sebenarnya saya bagi rahsia kan. Sebenarnya rahsia ni semua orang dah tahu lah, tapi mungkin orang tak sedar. Produk tu hanya salah satu bahan ataupun satu loncatan untuk seseorang itu kuruskan badan dia. Dan kita tahu bahawa 100% penurunan berat badan kita ni adalah bergantung kepada pemakanan dan juga exercise, riadah kita. Itu asas dia kan, cuma adalah bahan-bahan lain. Dan kita bimbang adalah ketagihan. Ada orang kata alhamdulillah tuan, saya ambil produk ni saya tak makan nasi. So adakah produk tu menyebabkan tuan tak makan nasi ataupun puan tak makan nasi, lepas tu akhirnya puan kurus? Itu ke yang kita nak sebenarnya? Bukan produk tu dah memang tak makan nasi kan, so itulah punca kurusnya. Cuba tak ambil produk tu, tak payah makan nasi je pun kurus juga sebenarnya. Itu faktor dia lah. Kemudian kita bimbang ada satu faktor yang kita bimbang dengan isu penagihan dadah ni adalah kebergantungan. Okey, saya ambil satu contoh. Orang kata biasanya dia akan kaitkan dengan ketagih ni dengan isu-isu dadah, isu-isu alkohol, isu-isu mungkin dengan gadget dan sebagainya. Pernah tak kita jumpa ada orang ketagih Nescafe contohnya, kafein kan? Tak kena Nescafe pagi, the whole satu hari tu macam tak lengkap hidup dia. Dia dah kena Nescafe baru dia kata macam baru rasa bertenaga. So dekat mana silap ni? Silap Nescafe ke? Silap ketagihan ke? Sebenarnya silapnya dekat pemikiran kita lah. Kita dah setkan pemikiran kita. Sebab saya ambil satu contoh lagi. Ada orang ambil stimulan dan kita tahu bahawa dalam kategori penagihan dadah, stimulan ni adalah dadah perangsang. Tetapi entah macam mana ada orang ambil stimulan, dia tidak agresif. Dia duduk macam orang kata depress je. Dia cool je, dia tenang je. Salah dadah tu ke? Tak, sebenarnya bukan salah dadah tu. Sebenarnya salah kepada pemikiran kita. Tujuan kita ambil dadah tu untuk apa sebenarnya? Sebab contohnya ada, saya bagi satu contoh lagi, pengawal keselamatan. Bila kena tangkap, saya tanya, kenapa pengawal keselamatan perlu dapatkan dadah? Kan susah ke kerja, bukan kena angkat balak ke kena apa ke kan, kerja senang je kot, jaga je. Tapi dia kata alasan dia sebab shift malam, bertugas daripada 12.30 malam sampailah pukul 6 pagi mungkin, so dia kata perlukan dadah. Bila saya tanya ambil dadah jenis apa, so dia kata ambil heroin. Saya kata heroin bukan untuk you stay up, sepatutnya you kena ambil syabu. Saya pula ajar dia macam mana dia ni kan. Tapi dia kata okey lah tuan, ambil heroin pun memang tak tidur. So sebenarnya bukan sebab bahan tu semata-mata, sebab pembawaan pemikiran kita dengan tujuan kita nak ambil tu untuk apa. Itu yang kekuatan kita sebenarnya. So kalau nak pergi detail daripada tu, kena belajar tentang fungsi otak pula. Macam mana otak boleh bawa kita kepada arah yang lebih baik lah. Itulah dari segi mungkin yang kita boleh terangkan kepada persoalan yang ditanya oleh penonton kita tadi kan. Maksudnya tanpa dadah tu pun dia boleh survive kan. Kalau nak kurus, kalau tak makan tak payah ambil. Dia tak perlu bergantung kepada dadah, tapi sebab mungkin dia ingat dia kurus sebab dia makan benda-benda ni sekian. Betul.
Baiklah Tuan Haji. Kita dah sampai soalan yang terakhir ya Tuan Haji, sebelum kita tamatkan sesi berbicara kita pada hari ini. Baiklah Tuan Haji, sekiranya ada di kalangan ahli keluarga, orang terdekat kita yang merupakan penagih dadah atau kita tahu dia ni memang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, apakah cara yang terbaik untuk kita bantu dan dengan siapa kita nak rujuk dan dengan pihak mana yang kita perlu bawa perkara ni, Tuan Haji. Okey, baik. Terima kasih Puan Ain, tuan-tuan, puan-puan, wanita-wanita terutama sekali yang sama-sama mengikuti sesi kita pada pagi ini. Baik, saya nak ulang sekali lagi. Dadah tidak mengira jantina, dadah tidak mengira bangsa, dadah tidak mengira umur. Sebab statistik daripada ADK ada penagih yang berusia 9 tahun telah mula menagih. Itu yang ditangkap, itu yang ada dekat ADK. Saya yakin dan percaya ada umur yang lebih muda daripada itu pun terdapatnya di luar sana. Okey. Ada 3 tadi dari proses dari segi bantuan yang kita boleh bagikan tadi, pencegahan, pemulihan dan juga aftercare, rawatan susulan. Yang saya nak minta keluarga, wanita, bapa, siapa pun yang mempunyai ahli keluarga ni, saya nak minta 2 perkara sahaja. Saya nak minta tolong cegah dan tolong bantu selepas rawatan ataupun aftercare program. Di mana, macam mana nak cegah? So daripada sekarang ni lah, jangan tunggu anak dah ada terlibat dengan penagihan dadah baru kita nak cegah. Itu bukan cegah, itu dah rawat dah. Tapi sebelum, contohnya kalau ibu pastikan dengan siapa dia berkawan. Antara faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada pelakuan dan sebagainya adalah contohnya dia minta duit berlebihan, dia dah pandai mencuri contohnya kan. Dia mula ponteng sekolah. Macam sekarang ni dia tak ponteng sekolah lah sebab memang kat rumah je kan. Dia terlibat dengan masalah-masalah disiplin di sekolah. Dia berkawan budak tingkatan 1 contohnya, dia berkawan dengan budak tingkatan 5. Salah tak? Memang tak salah, tetapi dia punya orang kata sub budaya dia tu berbeza. Dia berbeza. So kita bimbang budak-budak tingkatan 5 ni dia punya pemikiran dia punya ni dah lain-lain dah. Budak tingkatan 5 dia mungkin dah mula meminati seorang wanita untuk dijadikan girlfriend dia apa. Budak tingkatan 1 belum lagi, tetapi disebabkan dia berada dalam kelompok tu, kita bimbanglah dia akan terjebak kan. So pastikan pencegahan ni adalah dibuat oleh ibu bapa, isteri dan juga masyarakat lah, semua orang perlu buat pencegahan ni. So kalau isteri jangan ingat suami kita tu bukan penagih, kita tak perlu cegah apa-apa. So kena tengoklah pattern tingkah laku dia, kalau dia keluar malam dan sebagainya, kata tadi bibir, mulut dia, hidung dia berair, semua benda. So cegah daripada peringkat awal. Kemudian satu lagi yang saya nak minta kepada keluarga, wanita dan sebagainya, aftercare. Bila dia dah dimasukkan ke pusat, dah dipenjarakan, dia keluar tu tolong support mereka, tolong sokong mereka, tolong bantu mereka. Saya tak nafikan ada isteri yang kecewa, tuan, bukan kali pertama tuan dia masuk penjara, dah masuk 15 kali dah, pusat dah 3 kali dah. Macam mana saya kata tak sokong, macam mana saya tak percaya, saya dah malas nak dengar dah, memang betul. Tapi itulah hakikatnya. Dah keluar masuk, tapi selagi puan ada, ibu ada untuk anak dan juga isteri dan sebagainya, insya-Allah saya yakin dan percaya proses recovery addict pada banduan ataupun pada penagih-penagih ini boleh berlaku. Okay? So cegah dan juga aftercare, itu yang saya minta. Cuma satu lagi adalah proses pemulihan. Saya nak ulang sekali lagi, kalau terdapat di kalangan kita, orang terdekat dengan kita, jangan cuba-cuba nak pulihkan. Dadah ini isu dia lain, dia bukan isu sikap, dia bukan isu mentaliti, dia bukan isu tingkah laku semata-mata, dia melibatkan keseluruhan mental, emosi dan tingkah laku. Jadi saya cadangkan, sebelum dia ditangkap oleh polis, kalau ditangkap oleh polis, Jabatan Narkotik dan sebagainya, prosesnya dia akan hantar ke mahkamah. Mahkamah akan hantar penjara. Sebab apa? Mereka ni dianggap penjenayah. Sebab bila ditangkap oleh polis, penjenayah. So prosesnya macam tu. So dia akan ditempatkan kat penjara. Bila ditempatkan penjara, penjara pun telah berubah daripada pusat hukuman kepada pusat correctional. Kita dalam proses untuk memulihkan dia. Tetapi bila dia keluar daripada penjara, mereka ni telah dicop bekas banduan. So nak hidup sebagai bekas banduan ni tak semudah seperti mana yang saya sebut. Nak minta kerja susah, orang akan nampak negatif, stigma dan sebagainya lah. So lebih baik kalau kita nampak ciri-ciri itu ada, perbincangan boleh berlaku,
serahkan penagih ini kepada AADK. Sebab AADK memang memberi fokus kepada rawatan dan pemulihan. Mereka menganggap penagih ini adalah pesakit, bukan penjenayah. So saya nak pesan kepada wanita-wanita, ibu-ibu. So sebelum polis tangkap, baik ambil tindakan segera, pujuk anak ataupun suami dapatkan rawatan dengan AADK. AADK sekarang ni setiap negeri ada AADK dan kemungkinan besar ada di setengah-setengah negeri tu setiap daerah ada dia punya pusat-pusat pemulihan dadah dia. So boleh dapatkanlah. Kalau yang penagih wanita yang terjebak sekarang ni kita ada di Bacok di bawah AADK Kelantan dan saya difahamkan dalam minggu ni juga kot akan dibuka pusat dia bukan dibukalah pusat dengkil di Dengkil akan dikhususkan untuk penagih-penagih wanita. Dikhususkan untuk. So dah ada dua dah ada di Bacok Kelantan dan juga di Dengkil kan. So itulah di antara. So selalulah berhubung dengan pegawai-pegawai anggota di AADK kalau nak pastikan ahli keluarga kita yang terdekat tu mendapatkan rawatan dan pemulihan lah sebelum dia ditangkap oleh polis. Sebab kalau tangkap polis dia dah akta lain dia dah kes lain, dia dah masuk penjara. So dah isu lain dah. Walaupun dekat penjara dia dipulihkan tapi dia berbeza. Masuk pusat pemulihan dadah dengan masuk penjara memang ada beza. So nanti lepas tu nanti bekas penagih dengan bekas banduan dia ada kesukaran tersendirilah. So saya cadangkan lebih baik jadi bekas penagih daripada jadi bekas banduan. Betul. Stigma masyarakat yang kita nak ubah tu pun susah ya Tuan Haji. Betul Puan Ain. Okey. Terima kasih Tuan Haji, begitu banyak info yang Tuan Haji telah kongsikan pada hari ini bersama-sama kita pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Muhammad Izzuddin bin Ghazali, pegawai psikologi kanan di penjara Kajang, sekarang ini bertugas di penjara Kajang, atas perkongsian input yang bagi saya sangat-sangat berguna untuk kita, terutamanya para ibu, wanita di luar sana untuk ambil tahu dan ambil cakna. Ayuh wanita, bangkitlah, ambil tahu, ambil peduli sebelum tersungkur tidak berdiri. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.